Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama belajar subjek Sains tahun 3. Hari ini insyaAllah kita akan mengulang kaji topik yang lama iaitu Unit 4 Haiwan. Kamu semua boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 70. Okey, seterusnya kamu semua boleh buka buku teks kamu pada muka surat 70. Jadi kita akan ulang kaji sama-sama untuk menjawab soalan yang telah diberikan. Okey, baik. Jadi seperti mana yang kamu dapat lihat dekat atas sekali buku teks kamu pada muka surat 70. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan yang diberikan. Arahan, jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Soalan yang pertama, apakah tabiat pemakanan haiwan di bawah? Jelaskan jawapan kamu. Haiwan yang pertama kelawar, haiwan yang kedua katak dan haiwan yang ketiga lembu. Okay, jadi kita kena keluarkan tabiat pemakanan haiwan ini beserta jelaskan jawapannya. Jadi jom kita lihat slide seterusnya. Haiwan yang pertama iaitu kelawar. Okey, jadi ustaz nak tanya kamu, apakah tabiat pemakanan haiwan kelawar? Okey, jadi jom kita semak jawapannya. Tabiat pemakanan haiwan kelawar ialah omnivor. Okey, jadi ingat tabiat pemakanan haiwan kelawar omnivor. Seterusnya, soalan nak kita jelaskan. Sebab apa kelawar tabiat pemakanannya omnivor? Jadi, kerana kelawar makan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lain. Okey, iaitu untuk haiwan yang pertama iaitu kelawar. Seterusnya, haiwan yang kedua ialah katak. Ustaz nak tanya kamu lagi sekali, apakah tabiat pemakanan haiwan iaitu katak? Okey, jadi jom kita semak jawapannya. Tabiat pemakanan haiwan katak ialah karnivor. Ingat. Jadi katak ini tabiat pemakanannya ialah karnivor. Okey, kerana katak makan haiwan lain sahaja. Jadi sebab itulah katak dikelaskan tabiat pemakanannya ialah karnivor kerana makan haiwan lain sahaja. Seterusnya, haiwan yang ketiga iaitu lembu. Jadi apakah tabiat pemakanan haiwan lembu? Jom kita semak sama-sama jawapannya. Okey, jadi tabiat pemakanan haiwan lembu ialah herbivor. Sebab apa tabiat pemakanan lembu herbivor? Kerana lembu makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Seterusnya, soalan yang kedua. Nyatakan dua contoh haiwan lain yang mempunyai tabiat pemakanan yang sama seperti haiwan di bawah. Haiwan yang pertama belalang. Haiwan yang kedua jerung. Dan haiwan yang ketiga ialah burung merpati. Okey, jadi kat sini soalan nak kita keluarkan dua lagi haiwan lain yang sama tabiat pemakanan bagi haiwan belalang, ikan jerung dan juga burung merpati. Okey, jadi jom kita lihat pada slide seterusnya. Okey, mari kita lihat dua haiwan lain yang sama tabiat pemakanan haiwan di bawah, iaitu belalang. Okey, jadi apakah haiwan lain yang boleh kamu keluarkan dekat sini yang sama tabiat pemakanannya bagi seekor belalang? Okey, jadi jom kita lihat jawapannya. Okey, jadi haiwan lain yang boleh dikelaskan tabiat pemakanan yang sama seperti belalang ialah kambing. Okey, jadi kambing adalah haiwan yang sama tabiat pemakanannya
seperti belalang. Okay, seterusnya, bagi haiwan yang kedua ialah rusa. Jadi, rusa pun sama juga tabiat pemakanannya sama seperti belalang, iaitu makan tumbuh-tumbuhan. Jadi, kedua-dua haiwan ini sama juga tabiat pemakanannya seperti seekor belalang. Okey, haiwan yang seterusnya iaitu ikan jerung. Okey, jadi agak-agak kamu, apakah tabiat pemakanan yang sama? Haiwan yang sama juga tabiat pemakanannya yang seperti ikan jerung. Okey, jadi haiwan yang sama tabiat pemakanan seperti ikan jerung ialah yang pertama, harimau. Jadi harimau pun sama juga tabiat pemakanannya seperti ikan jerung, kerana harimau makan haiwan lain sahaja. Seterusnya, haiwan yang kedua iaitu buaya. Okey, jadi buaya pun sama juga. Buaya tabiat pemakanannya makan haiwan lain seperti ikan jerung. Jadi kedua-dua haiwan ini boleh dikelaskan tabiat pemakanannya yang sama seperti ikan jerung. Seterusnya, haiwan yang ketiga, burung merpati. Okey, jadi untuk burung merpati, apakah haiwan yang sama tabiat makanannya seperti burung merpati? Mari kita lihat jawapannya. Okey, tabiat pemakanan yang sama seperti burung merpati, haiwan yang pertama ialah monyet. Jadi monyet pun sama juga seperti burung merpati, iaitu makan binatang lain dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya haiwan yang kedua yang sama seperti burung merpati, tabiat pemakanannya ialah ayam. Jadi ayam pun sama juga seperti burung merpati, yang mana ayam makan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lain. Seterusnya kita masuk kepada soalan yang keempat. Namakan dua haiwan yang mempunyai kegigian seperti yang berikut. Okey, jadi kita nyatakan dua haiwan lain yang mempunyai kegigian seperti haiwan di bawah. Okey, jadi agak-agak kamu, gigi ini bagi haiwan yang mana satu? Adakah gigi ini bagi haiwan karnivor? Adakah herbivor? Ataupun omnivor? Okey, jadi mari kita semak jawapannya. Okey, jadi kegigian ataupun gigi bagi haiwan ini ialah bagi haiwan karnivor. Okey, jadi kita nyatakan dua haiwan lain. Okey, jadi bagi haiwan yang pertama yang mempunyai gigi haiwan karnivor ialah yang pertama singa. Jadi adalah singa. Singa mempunyai gigi seperti gambar ini, yang mana merupakan haiwan karnivor. Seterusnya, haiwan yang kedua ialah ular. Jadi ular pun sama juga mempunyai gigi bagi haiwan karnivor, kerana kedua-dua haiwan ini makan binatang lain ataupun haiwan lain sahaja. Seterusnya, gambar gigi yang kedua. Agak-agak kamu, gigi yang mana satukah? Adakah gigi ini bagi haiwan omnivor ataupun herbivor? Jom kita lihat jawapannya. Jadi gigi bagi gambar ini adalah bagi haiwan omnivor. Okey, jadi jom kita lihat pula haiwan yang mempunyai gigi omnivor. Yang pertama ialah kucing. Jadi kucing mempunyai gigi haiwan omnivor, seperti gambar ini juga. Seterusnya, haiwan yang kedua ialah tikus. Tikus pun sama juga mempunyai gigi seperti gambar ini, kerana kedua-dua haiwan ini dikelaskan tabiat pemakanannya bagi haiwan omnivor. Gigi yang ketiga, yang ni mestilah bagi gigi haiwan herbivor. Okey, jadi gambar ini, ingat gambar ini merupakan gigi bagi haiwan herbivor.
Okey, jadi jom kita lihat haiwan yang mempunyai gigi herbivor. Haiwan yang pertama ialah kuda. Jadi gigi bagi haiwan kuda mempunyai gambar seperti di atas ini kerana kuda merupakan haiwan herbivor. Seterusnya, haiwan yang kedua ialah arnab. Jadi arnab pun sama juga mempunyai gigi seperti gambar ini kerana arnab dikelaskan tabiat pemakanannya sebagai haiwan herbivor. Jadi kedua-dua haiwan ini makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Soalan yang kelima, jelaskan fungsi gigi kacip dan gigi geraham pada haiwan herbivor. Soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Sekiranya sumber makanan semula jadi haiwan berkurangan, apakah yang akan berlaku kepada tabiat pemakanannya? Jelaskan. Jadi, mari sama-sama kita semak jawapan untuk soalan yang kelima. Jadi untuk soalan yang kelima, dia tanya jelaskan fungsi gigi kacip dan gigi geraham pada haiwan herbivor. Jadi fungsi gigi kacip ialah untuk memotong tumbuh-tumbuhan. Ingat, fungsi gigi kacip untuk memotong tumbuh-tumbuhan. Manakala fungsi gigi geraham bagi haiwan herbivor ialah untuk melumatkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan supaya mudah ditelan. Jadi ini adalah fungsi gigi kacip dan juga gigi geraham. Seterusnya kita akan masuk kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Sekiranya sumber makanan semula jadi haiwan berkurangan, apakah yang akan berlaku kepada tabiat pemakanannya? Jelaskan. Jadi untuk soalan yang ni, sebenarnya pada minggu lepas kita dah belajar dah kan, tentang haiwan beruang kutub, yang mana beruang kutub terpaksa merubah tabiat pemakanannya oleh kerana tiada tumbuh-tumbuhan di sana. Jadi beruang kutub ni merupakan haiwan omnivor, tetapi dia terpaksa menukar tabiat makanannya menjadi haiwan karnivor kerana tiada tumbuh-tumbuhan. Dia terpaksa makan haiwan lain sahaja. Sama juga seperti soalan ini. Jadi jom kita semak jawapannya. Jawapan. Sekiranya sumber makanan semula jadi haiwan berkurangan, maka haiwan akan berubah tabiat pemakanannya kerana terpaksa demi untuk terus hidup. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Ini sekali untuk tugasan pada hari ini. Ustaz nak kamu semua sila jawab kuis yang akan diberikan oleh Ustaz dalam grup WhatsApp kelas. Nanti Ustaz akan berikan kamu semua satu link. Kamu semua dikehendaki untuk menjawab kuis tersebut. Lalu sila hantar skor markah kepada Ustaz. Jadi sebelum Ustaz mengakhiri video ini, pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak kalau boleh kamu semua jangan lupa untuk tekan butang like dan juga butang subscribe. Boleh? Alhamdulillah. Jadi Ustaz rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.